Dalam video ni saya akan bagi anda 3 cara untuk mula melabur. Satu yang kira standard juga, satu lagi yang berisiko sedikit dan satu lagi yang risiko tinggi. Kalau anda nak tahu apakah 3 cara ni dan anda sanggup tanggung risiko, jom kita tengok. Selamat datang and welcome back to Financial Fools. Nama saya Kyle dan dalam video ni saya akan bagi anda 3 cara untuk mula melabur yang mungkin berisiko sedikit. Tapi kalau anda sanggup tanggung risiko, mungkin anda boleh cuba. Sebelum kita mula, saya nak cakap saya ni bukan financial advisor. Video ni hanya untuk info anda dan untuk entertainment anda sahaja. Saya nasihatkan anda buat research anda betul-betul sebelum anda mula pelaburan apa-apa. Sebelum kita mula dengan 3 cara untuk melabur, saya nak terangkan beberapa poin dahulu. Pertama sekali, saya nak tanya kenapa kita perlu melabur atau kenapa kita nak melabur. Cuba komen di bawah kenapa anda nak melabur. Saya nak tahu tujuan anda untuk melabur. Saya sendiri melabur sebab saya ada duit ekstra yang saya nak simpan dan saya nak duit saya tu beranak menjadi lebih banyak. Kalau saya simpan duit saya dalam akaun bank atau dalam peti sejuk, duit tu akan selamat dan tetap ada di sana. Tapi, duit tu akan menurun dalam nilai disebabkan oleh inflation. Inflation ialah kenaikan harga produk dan servis dalam ekonomi negara kita. Di Malaysia, kadar inflation tahun 2021 ialah 2.4%. Maksudnya, kalau anda tidak dapat kadar pulangan dari pelaburan anda yang melebihi kadar inflation, nilai duit anda akan tetap menurun. Lagi satu ialah ajaran yang saya telah dapat dari Robert Kiyosaki. Dia kata, why would you save money when they can print more money? Maksudnya, kenapa kita nak simpan duit kalau duit tu senang-senang boleh di-print sahaja? Duit tu bukan susah sangat nak dibuat seperti emas. Kalau duit dalam ekonomi tak cukup, government boleh print lagi banyak. So, sebab tu saya rasa lebih baik kita guna duit kita sebagai alat untuk membina kekayaan. So, antara salah satu cara untuk menggunakan alat ini ialah dengan pelaburan. Okey, kedua, pelaburan ni bukan skim cepat kaya. Pelaburan mengambil masa sebab untuk pelaburan anda berfaedah, pelaburan anda mesti menggunakan faedah compound atau compounding interest. Albert Einstein sendiri kata compounding interest is the eighth wonder of the world. Contoh, kalau anda berumur 20 dan anda mula melabur hanya 200 setiap bulan dengan kadar pulangan 7%, bila anda umur 50, anda akan ada lebih kurang RM230,000. So in short, lagi banyak kita melabur, lagi banyak duit kita akan beranak. So kalau anda melabur hanya 100 atau 200 sebulan, sudah cukup untuk membina bukit dalam masa yang panjang. So sekarang kita dah faham sedikit pasal pelaburan. Jom kita tengok apakah 3 cara yang anda boleh guna mula melabur dengan hanya RM100. Right, so saya akan terangkan dulu apakah cara pelaburan tersebut. Kemudian saya akan bagi personal review saya, termasuk kalau pelaburan ni sesuai untuk long term atau short term, kadar risiko, kadar pulangan dan juga berapa senang untuk mula pelaburan ini. So tanpa membuang masa, mari kita mula. Cara pertama ialah dengan robo-advisor. Robo-advisor ialah penasihat digital. Basically, anda bagi saja duit anda dengan robo-advisor ni dan dia akan automatic laburkan duit tu untuk anda. Senang kan? Kebanyakan robo-advisor akan melabur dalam exchange traded funds atau ETF. Contoh ETF ni ialah macam sekumpulan saham dari beberapa syarikat yang terpilih. Saya bagi contoh. Bayangkan anda sedang petik buah. Anda pergi satu persatu pokok dan kutip buah apple, kutip buah orange, kutip buah mangga. Kaedah ini susah dan mengambil banyak masa. Tiba-tiba, sambil anda sedang petik buah, datang satu pakcik ni. Dia bagi anda satu bakul yang dah terkumpul semua buah-buahan yang terbaik dalam bakul tu. Anda tak perlu lagi susah-susah pilih buah-buah sendiri. Sama macam ETF. ETF akan mengumpul beberapa jenis pelaburan untuk anda seperti saham, bond, emas dan lain-lain dan akan mengumpulkan semua dalam satu bakul untuk anda. So anda akan dibayar pulangan berdasarkan performance pelaburan bakul ETF anda. Di Malaysia ada beberapa jenis robo-advisor. Yang saya sendiri guna ialah Stashaway, MyTio dan Wahid Invest. Saya telah letak RM5,000 dalam setiap robo-advisor ni. Dalam masa 8 bulan, saya dah dapat pulangan lebih kurang 3%. Biasanya, bila anda mula melabur dengan robo-advisor, anda boleh pilih jenis ETF yang anda nak
berdasarkan kadar risiko yang anda sanggup hadapi. Biasanya lebih tinggi risiko, lebih besar potensi untuk dapat kadar pulangan yang tinggi. Secara keseluruhan, robo-advisor ni sesuai untuk pelaburan yang long term. Kadar risiko saya bagi 1/5 disebabkan anda boleh pilih kadar risiko sendiri dan kemungkinan untuk lesapkan semua duit anda hampir kosong. Untuk pulangan saya akan bagi robo-advisor ni 3/5 sebab kira standard juga kadar pulangan dia. Beginner friendly saya bagi 5/5 sebab sangat senang untuk mula. Kalau anda nak cuba robo-advisor, anda boleh cek link di bawah. Okay, sekarang cara kedua untuk mula melabur. Saya jujur sikit, ini sebenarnya bukan cara yang orang biasa guna untuk melabur. Sebab risiko dia sangat tinggi dan ramai orang boleh lesapkan duit mereka dalam sekelip mata. Tapi kadar pulangannya tinggi dan ramai orang juga berjaya dapat pulangan beratus-ratus% dalam masa beberapa minggu atau dalam sehari sahaja. Dan cara ini ialah copy trading. Mungkin anda pernah dengar pasal copy trading. Copy trading sesuai untuk orang yang zero dan tidak mahir forex. Anda hanya biar pakar forex yang bekerja buat income dari forex untuk anda, sementara anda buat benda lain. Basically, anda masukkan duit anda, copy sesuatu trader, dan kalau trader tu buat duit, anda pun akan dapat duit. OctaFX merupakan syarikat paling popular yang menyediakan copy trading. Saya sendiri telah mencuba copy trading selama 5 bulan dengan modal 300 USD. Setiap bulan saya dapat pulangan lebih kurang 100 USD. Nice kan? Nampak nice, tapi risiko tinggi. Copy trading ni sesuai untuk orang yang nak invest short term dan yang berani tanggung risiko tinggi kalau duit mereka lesap. Sebab duit kita bergantung dengan prestasi trader yang kita copy. Kalau trader tu buat silap dan lesapkan duit kita, kita tak boleh buat apa-apa. Kadar risiko saya bagi 5/5 disebabkan duit anda boleh lesap sekelip mata sahaja. Untuk pulangan, saya akan bagi copy trading 4/5 sebab dia bergantung dengan forex trader yang anda copy. Saya pernah nampak orang yang berjaya dapat pulangan modal dalam masa beberapa jam sahaja. Tapi saya juga pernah nampak orang yang lesapkan semua duit dalam seminit. Beginner friendly, saya bagi 4/5 sebab anda perlu faham cara nak copy, cara pilih pakar forex untuk copy dan cara setting yang betul supaya modal anda tak lesap. Kalau anda berminat nak copy trade, kawan saya Faris dari FX Hustle telah sediakan free tutorial copy trade dari A sampai Z untuk anda. Boleh cek link di bawah. Okay, kita pergi ke cara ketiga untuk mula melabur dan ini ialah pelaburan dengan cryptocurrency. Kripto merupakan aset digital yang boleh dikategorikan dalam dua aset iaitu Bitcoin dan altcoin. Bitcoin disamakan dengan emas internet sebab jumlah dia terhad dan dia boleh digunakan untuk membeli produk dan servis secara direct tanpa orang tengah. Selain itu, altcoin merupakan sumber kripto lain yang bukan Bitcoin. Ethereum, Cardano, Polkadot, Dogecoin, Ripple dan banyak lagi. Biasanya altcoin akan mempunyai kegunaan sendiri yang memberi nilai kepada altcoin tersebut. Contoh seperti Ethereum. Ethereum merupakan salah satu altcoin yang mempunyai banyak kegunaan. Disebab tu, harga untuk satu Ethereum boleh naik sehingga 4,000 USD. Kripto memberi kita 100% kawalan wang kita sendiri tanpa keperluan orang tengah seperti bank atau servis pembayaran seperti PayPal. Saya sendiri telah mula melabur dalam kripto pada awal tahun 2021 dan dalam masa beberapa bulan portfolio saya telah mengembang dan menjana profit sebanyak 500 USD. Tapi jumlah profit dari pulangan tu akan naik dan turun mengikut harga kripto di market. Saya tahu sekarang harga kripto sangat mahal dan mungkin anda terfikir anda sudah terlambat untuk mula melabur dalam kripto. Tapi jangan risau, kripto merupakan aset yang masih baru kalau dibandingkan dengan aset lain seperti emas dan saham yang telah wujud selama berpuluh-puluh tahun. Harga kripto ni cepat naik dan cepat turun juga dan anda cuma perlu cari masa yang sesuai untuk mula melabur. Biasanya ramai orang akan menunggu harga kripto jatuh dan menjadi lebih murah sebelum mereka melabur dalam kripto. Sebab bila anda beli kripto pada harga yang murah, kemungkinan untuk nilai kripto tu naik lebih tinggi dan anda berpotensi untuk dapat pulangan yang lebih besar. Tapi anda kena faham cara pilih jenis kripto yang betul untuk melabur sebab ada banyak jenis kripto seperti shitcoin yang sebenarnya tiada faedah dan kegunaan. So untuk melabur dengan kripto, anda boleh buka akaun di Huobi Global. Huobi Global ialah salah satu platform untuk jual, beli dan simpan kripto. Saya sendiri guna Huobi sebab security dan customer support di Huobi sangat bagus.
Kalau anda berminat nak mula melabur dengan kripto, anda boleh tekan link di bawah dan register akaun percuma. Sekarang, Huobi sedang memberi 170 USD welcome bonus kepada semua user baru. Dan kalau anda guna link di description, anda akan dapat 20% cashback setiap kali anda jual dan beli kripto di Huobi. Saya juga telah sediakan video tutorial Huobi cara buka akaun di sini. Anda boleh ikut saja step by step video itu. Free saja untuk buka akaun dan anda boleh claim welcome bonus 170 USD. Okay, so untuk rating cryptocurrency sebagai pelaburan, kripto ni sesuai untuk pelaburan long term dan short term juga disebabkan pergerakan harga kripto yang cepat. Kadar risiko saya bagi 3/5 disebabkan kripto ada potensi untuk turun harga dengan cepat. Tapi kalau anda pandai melabur dan pilih jenis kripto yang betul untuk labur, kemungkinan anda untuk lesapkan semua duit anda sangat kecil. Untuk pulangan, saya akan memberi 5/5 sebab kripto mempunyai potensi untuk 10 kali atau 100 kali ganda dalam harga dan potensi untuk menjana pulangan sangat tinggi. Saya ada beberapa kawan yang sudah berjaya dapat pulangan 5 angka dari pelaburan kripto mereka. Beginner friendly, saya bagi 3/5 sebab anda perlu study juga dan faham betul-betul apa tu kripto dan cara melabur dengan betul dan selamat. Kesimpulannya, ada banyak jenis pelaburan yang anda boleh mula dengan hanya RM100. 3 cara yang kita bincang tadi ialah cara yang saya sendiri guna dan yang saya dah eksperimen sendiri. Kalau anda nak mula melabur, yang penting anda pilih jenis pelaburan yang sesuai dengan keperluan anda. Anda kena fikir, berapa jumlah duit yang anda nak melabur? Berapa banyak risiko anda sanggup tanggung? Dan berapa lama anda nak melabur? Bila anda dapat jawab soalan-soalan ini, lebih senang untuk anda pilih jenis pelaburan yang anda nak mula. Saya sendiri suka melabur dalam kripto sebab saya percaya dengan kegunaan dan konsep kripto. Jangan lupa kalau anda nak mula melabur dengan kripto, boleh tengok video saya di sini untuk cara buka akaun dan kemudian cara beli kripto di Huobi. Saya harap video ni dapat memberi ilmu kepada anda dan membantu anda mula dengan pelaburan anda. Hopefully anda boleh dapat beberapa idea untuk mula melabur. Kalau anda masih ada apa-apa soalan, boleh komen saja di bawah. Lagi sekali, nama saya Kyle. Jumpa anda di video seterusnya.